Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita jumpa untuk bab yang seterusnya, iaitu bab teknologi hijau dalam melestarikan alam. Jadi kita masuk bidang pembelajaran 4 ya. Okey. Baik, untuk standard kandungan 4.1, 4.1 ialah kelestarian alam sekitar. Okey. Dalam tajuk ini, antara standard pembelajaran yang anda perlu capai ialah yang pertama, mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan. Yang kedua, menghubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau, dan yang ketiga, mengenal pasti sektor dalam teknologi hijau. Okey. Baik, apakah konsep teknologi hijau? Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi, serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okey, apa kepentingan teknologi hijau? Okey, yang pertama, kepentingan teknologi hijau ialah untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Yang kedua, mengurangkan pengeluaran karbon. Okey, yang ketiga, untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Dan yang keempat, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Okey. Seterusnya, bagaimanakah teknologi hijau boleh mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar? Okey. Sekejap ya. Okey. Tadi kita kata antara kepentingan teknologi hijau ialah yang pertama, mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Kita tengok balik ya. Sekejap. Okey, mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Okey, yang pertama, mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Yang kedua, mengurangkan pengeluaran karbon. Dan yang ketiga, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Serta yang keempat, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Okey, jadi yang pertama ialah mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Kita ulang balik ya. Okey. Yang kedua, mengurangkan pengeluaran karbon. Kita tahu apabila adanya pembakaran, penggunaan pembakaran bahan api fosil akan menyebabkan adanya peninggalan jejak karbon ataupun sisa karbon. Okey, ini akan mencemarkan alam sekitar. Okey, yang seterusnya, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia, dan yang terakhir sekali, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Okey, contoh-contoh teknologi hijau dalam kehidupan kita antaranya ialah kenderaan tenaga solar digunakan bagi mengurangkan jadi dia tak perlu menggunakan bahan api fosil seperti petroleum ataupun diesel. Okey, seterusnya, sumber tenaga boleh baharu digunakan bagi menjana tenaga. Okey, sumber tenaga boleh baharu ni maksudnya tenaga yang tidak akan habislah. Antaranya ialah tenaga solar. Okey, yang cikgu sebut tadi. Kemudian kita hubung kaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Okey, apa hubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau? Baik, bagi menjayakan teknologi hijau di negara kita, dasar teknologi hijau kebangsaan telah dilancarkan pada tahun 2009, iaitu pada bulan Julai. Baik.
4 tonggak utama yang menguatkan dasar teknologi hijau kebangsaan ialah yang pertama dari segi tenaga, iaitu mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Kita tahu kita sangat banyak bergantung kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui, iaitu seperti petroleum, gas asli dan juga arang batu. Jadi kita nak promosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan kepada tenaga. Maksudnya kita tak nak lagi bergantung kepada satu bentuk tenaga sahaja. Okey, kemudian tonggak yang seterusnya ialah alam sekitar, iaitu untuk meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Okey. Tonggak yang ketiga ialah ekonomi. Dari segi ekonomi, kita nak menambahkan ekonomi negara melalui penggunaan tonggak sosial, iaitu untuk meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Okey, tonggak yang pertama iaitu dari segi tenaga. Tonggak yang kedua, alam sekitar. Cikgu nak kamu ingatlah ni ya. Okey, tonggak yang ketiga, ekonomi. Dan tonggak yang keempat iaitu sosial. Boleh ingat tak? Okey, kita ulang balik. Yang pertama tadi apa? Yang pertama ialah tenaga. Yang kedua, alam sekitar. Yang ketiga, ekonomi. Dan yang keempat ialah sosial. Okey. Baik, kecekapan tenaga. Okey, kecekapan tenaga, penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan satu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okey, ini adalah maksud kecekapan tenaga. Okey, jadi kalau ditanya apakah maksud kecekapan tenaga? Maksud kecekapan tenaga ialah penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan satu kerja pada kadar yang sama. Maksudnya kita guna tenaga tu sedikit tapi kita nak buat kerja tu dengan kadar yang sama kalau kita guna tenaga yang banyak. Okay. Kalau biasa-biasanya kita guna tenaga banyak, tapi kalau kita boleh gunakan tenaga sikit tapi kita siapkan kerja yang sama untuk buat kerja tu, maknanya guna tenaga yang sedikit tapi kerja tu dapat siap sama seperti kalau kita guna tenaga yang banyak. Itulah yang dikatakan kecekapan tenaga. Okey, kalau kita ambil contoh mudah macam ni lah. Kalau kecekapan tenaga, kalau dari segi kita ambil contoh bahan kimia. Okey, kalau kita gunakan sabun lah contohnya, sabun yang berkesan dengan sabun yang tak berkesan. Okey, contoh kita ambil satu jenis sabun, sabun A ni, kita letak satu sudu saja dah boleh tanggalkan semua kotoran pada baju. Tetapi kalau baju yang sama, kotoran yang sama, kita ambil sabun jenis B, kita letakkan satu cawan, tadi satu sudu, sekarang kita letakkan satu cawan, kita basuh baju tu pun sama bersihnya. Jadi kita akan kata sabun A tadi lebih cekap berbanding sabun B. Okey. Jadi sabun A lebih cekap. Okey, itu kita nak bandingkan. Okey, dari segi kecekapan tenaga. Okey, dan tenaga yang cekap ni juga mestilah tidak menjejaskan keselesaan atau hasil yang kita ingini. Okey. Baiklah, apabila kecekapan tenaga diutamakan, kita dapat membuat penjimatan sumber tenaga, iaitu penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan. Kita dapat lebih banyak penjimatan. Kemudian ekonomi negara juga akan semakin kukuh dan kita dapat mengurangkan pembaziran. Kemudian sisa-sisa buangan dapat ditukar kepada suatu bentuk tenaga boleh baharu yang lebih bersih dan selamat. Baik, Malaysia sangat menyokong dan memberi komitmen sepenuhnya dalam melestarikan kecekapan tenaga. Antara inisiatif dalam dan usaha yang dijalankan ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga ialah yang pertama, biasa kalau beli alat elektrik baru, biasanya kita akan nampak label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Biasa tengok kan? Seterusnya indeks bangunan hijau iaitu Green Building Index. Indeks bangunan hijau. Seterusnya kempen teknologi cekap tenaga. Dan seterusnya kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar
Okay, ini adalah antara inisiatif-inisiatif dan usaha yang dijalankan di Malaysia untuk melaksanakan kecekapan tenaga. Ada lagi iaitu kempen kesedaran terhadap penggunaan melalui kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Okey, ini adalah label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Biasa tengok ke? Label ni bila beli alat elektrik baru ada label ni. Okey. Yang pertama ada bintang. Okey, 5 bintang menunjukkan penilaian tenaga. Okey, 1 hingga 5 bintang. Okey, penilaian tenaga produk lebih jimat. Berapa bintang dia lebih jimat? Kalau lagi banyak bintang, lagi banyak penjimatan tenaga. Kemudian ada informasi model. Di maklumat model, nombor model tu akan dinyatakan. Kemudian penilaian tenaga produk. Okey, dia akan bagi tahu penilaian tenaga tu tahap berapa bintang. Okey. Dan penggunaan tenaga dalam kilowatt setahun dia akan bagi tahu kat sini. Okey, kalau beli alat tu, guna alat tu berapakah penggunaan tenaga dalam kilowatt hour setahun. Okey. Dan juga diberitahu penjimatan tenaga berbanding model biasa dalam bentuk persen. Okey. Jadi dia akan bagi tahu kat sini penggunaan tenaga produk ini adalah berapa persen. Kalau yang ni ditunjuk 25% lebih cekap daripada produk biasa. Okey. Baik, indeks bangunan hijau ataupun Green Building Index pula, dia akan bagi pada bangunan yang mencapai ciri-ciri ataupun memenuhi kriteria bangunan hijau lah. Okey, Green Building Index ni lah. Okey, kemudian kempen teknologi cekap tenaga. Okey, langkah kecil membawa perubahan besar lah. Okey, untuk memastikan kempen teknologi cekap tenaga, antaranya kita dinasihatkan untuk membeli peralatan elektrik yang bertaraf 5 bintang lah untuk memastikan penggunaan tenaga kita lebih cekap. Okey. Selain daripada tu, mungkin kita boleh, kalau biasa tengok iklan di TV, iklan supaya kalau tak ada orang dalam bilik tu pastikan suis lampu ditutup. Okey, kemudian boleh berkongsi kereta, okey, untuk menjimatkan tenaga tenaga bahan api fosil digunakan. Kita berkongsi kereta menggunakan kenderaan awam. Okey, kemudian penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Okey, kalau kita peka sekarang ni ada inisiatif yang diberikan oleh pihak Tenaga Nasional ataupun TMB. Kita boleh tukar, rumah kita penggunaan tenaga elektrik yang biasa kita guna ni, kita boleh tukar dengan sistem solar. Bila kita pasang panel solar dekat rumah kita dan kita boleh deal dengan pihak tenaga ataupun TMB untuk penjimatan tenaga. Okey. Dan ada pengguna yang telah pun menukarkan sepenuhnya sumber tenaga di rumah mereka dengan menggunakan sistem panel solar lah. Okey, tapi cuma kos untuk pemasangan panel solar ni, kos permulaan untuk pemasangan tu agak tinggilah. Tapi kita akan penjimatan tu akan ambil untuk penjimatan jangka panjang sebab jika sekiranya kita menukar daripada tenaga elektrik kepada tenaga solar untuk mendapatkan elektrik, kita boleh memastikan biayaan bil bulanan kita tu akan berkurang. Malah ada kawan cikgu yang telah pun membuktikan dia dah pasang panel solar ni kat rumah dia dan bayaran bil elektrik dia hampir boleh dikatakan kosong lah setiap bulan. Tak payah bayar, kecuali kalau macam kalau ada penggunaan yang tak mencukupi lah, mungkin tenaga solar tu tak memadai. Kalau diguna banyak sangat, mungkin ada tambahan menggunakan tenaga elektrik lah. Okey. Baik, kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Okey, save energy, beli mentor yang jimat tenaga, tukarkan kepada panel solar, kemudian pastikan suis ditutup jika tidak ada orang, dan kemudian kalau guna pendingin hawa ataupun aircon kat rumah kita, pastikan kita set suhu aircon tu 24 darjah Celsius. Okey. 24 darjah Celsius tu adalah suhu yang suhu yang paling baik untuk penjimatan tenaga lah.
Okey, sektor-sektor yang ada dalam sektor teknologi hijau, sektor dalam teknologi hijau, sektor tenaga. Okey. Sektor tenaga memfokuskan penggunaan tenaga alternatif. Okey. Seterusnya kita masuk dalam sektor-sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. Sektor yang pertama ialah sektor tenaga. Okey, sektor tenaga memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Antara contoh tenaga alternatif ialah tenaga boleh baharu seperti hidroelektrik, solar dan juga angin. Okey. Seterusnya, sektor pertanian dan perhutanan. Ia berfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan juga perhutanan. Sektor ini menekankan penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman. Okey. Baik, sektor seterusnya ialah sektor pengangkutan. Ini berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih. Okey, bahan bakar kenderaan dan juga pengangkutan awam. Dan yang seterusnya, sektor pengurusan sisa dan sisa air. Sektor ini memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa menjadi sesuatu yang baharu seperti baja kompos. Okey, sektor yang seterusnya ialah sektor bangunan. Okey, ia berfokus kepada pembinaan bangunan hijau seperti bangunan berlian, iaitu Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan juga bangunan. Okey, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan sisa pepejal yang baik. Okey, sektor yang seterusnya ialah sektor perindustrian dan juga pembuatan. Ia berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan juga hujan asid. Okey, dan sektor yang seterusnya ialah sektor teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK. Ia berfokus kepada pengamalan TMK hijau dan pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Okay, kita biasa guna komputer, kita biasa guna handphone. Biasanya kita dalam setahun berapa kali kita tukar handphone? Okay, ada orang setahun tu dia ada 3 handphone. Okey, handphone yang telah tidak digunakan tu, ke manakah kita buang? Adakah dia boleh dibuang ke dalam tong sampah macam tu? Okey, sekiranya kita buang dalam tong sampah, adakah dia satu kaedah yang paling baik? Adakah dia selamat untuk alam sekitar? Ya, kita kena tahu tu Jadi pengamalan TMK hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Okey, kita dah habis tajuk standard pembelajaran 4.1 dan kita akan masuk ke standard pembelajaran yang seterusnya iaitu standard kandungan yang seterusnya ialah standard kandungan yang seterusnya ni ialah sektor tenaga, okey, iaitu 4.2. Okey, kita akan jumpa lagi untuk sambungan sektor tersebut pada siri yang lain. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.